Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dia kena kona-kona. Tidak dia tak nampak. Ni. Kita tengok pula cara mendapat keredaan Allah daripada makanan. Hadis ke-184. Nampak itu ya? Yang tak ada kitab lah. Baik, kita tengok hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya baca, tuan-tuan baca kan, pahala dapat sama-sama. Tidak saya seorang lah dapat baca pahala, tuan-tuan dapat baca pahala dengar je lah. Tapi insya-Allah ya, baca kita dapat pahala sama-sama. Okey, tengok hadis 184. Baca dalam hati. Kalau boleh baca penulis sikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yarda anil ab an ya'kula aklata aw yashraba syarbah wa yahmadahu 'alaiha. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallaha la yarda, Allah meredai anil abdi, seorang hamba, an ya'kulal aklah, yang apabila makan suatu makanan, au yashraba syarbah, ataupun dia minum satu minuman, dia buat apa? Fayah madahu, maka dia bertahmid, memuji siapa? Allah. Sebab apa? Allah yang bagi makanan, alaiha, ke atas makanan atau minuman yang dimakannya itu. Jadi jangan kata kat makanan tu, apa ini bukan standard kita ni, dia nak bagi kita makan ke nak bagi kita sakit perut. Rasa-rasa basi je. Ini nak bagi kita makan ke sakit perut. Tak saya cakap lah, jangan makan. Tolak lah, elok-elok kan. Baik, apa tafsiran dia? Difahami daripada hadis ini bahawa mengucapkan tahmid tu apa? Puji ya. Selepas makan akan mengundang keredaan Allah, di samping dapat menikmati rezeki daripada Allah. Tuan-tuan, mengucap tahmid ni, kita diminta mengucap tahmid, memuji Allah ni dalam semua hal. Kenapa dalam semua hal? Sebab Allah yang bagi. Seronok pun puji Allah, tak seronok pun kena puji Allah. Kalau kita seronok, kita puji Allah, biasalah kan. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dalam keadaan kita marah, jalan-jalan naik motor jatuh, langgar anjing, kita punya maki kat guna punya anjing ni. Kalau aku dapat kerja, patah pergi anjing ni. Betul tak? Tetapi kejadian tu Allah yang tentukan kan. Sepatutnya katanya kita kena puji Allah juga kan. Jadi macam mana kalau kita dapat derita? Puji ketika mana kita mendapat perkara yang tidak menyenangkan. Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Itu doa dia. Kalau kita dapat seronok, itu je alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita dapat benda yang tak elok, kita baca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Puji bagi Allah dengan nikmatnya yang menyempurnakan kebaikan. Ya, maknanya mungkin ada rahsia di sebaliknya yang menyebabkan kita jatuh tadi. Banyak lagi nikmat yang Allah beri. Ya, ini baru satu. Ya Allah tarik sikit nikmat, jatuhlah kita. Tadi nikmat sihat, nikmat dapat makan, nikmat seronok, dapat pujian, itu banyak tu. Ya, yang kita tak perasan. Nikmat yang Allah tatimmu, banyaknya Allah sempurnakan nikmat. Tiba-tiba satu nikmat Allah tarik sikit je, terus kita marah. Jadi itulah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mengucapkan tahmid selepas makan boleh dilakukan dengan membaca doa-doa selepas makan yang dikemukakan tadi. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, kan? Itu kan. Kita doa kepada Allah Taala yang telah berikan kita makan. Kan? Paling kurang kita bacalah alhamdulillah, itu doa paling mudahlah. Kan? Macam kita nak makan bismillah, itu paling mudahlah. Tapi kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirmu'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahis-sami'il basir, allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqil alim, allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul alim. Bismillahillazi laisa kamitslihi syai'un wa huwa alimul khabir. Bismillahillazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal alimul qadir. Bismillahil azizil karim, allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal azizul karim. Bismillahil ghafurur rahim, allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwal ghafurur rahim. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau panci doa je tu panjang, marah pula lah orang. Orang lama ustaz baca doa kata. Tapi nak cerita doa, paling kurang bismillah, itu paling kurang. Tapi nak lebih bukan maknanya kita melebihi Nabi dah. Nabi bagi standard orang ramai. Tapi kalau kita nak lebih, bolehlah. Ya, kita nak puji. Ya, ya. Atau menurut Imam An-Nawawi dengan mengucapkan alhamdulillah sahaja sudah terhasil tuntutan sunnah, iaitu hadis tadi. Kita ni ya, cuba kita belajar doa sikit-sikit je lah, bukan banyak. Contohnya kalau kita duduk tengok cermin muka kita nak bagi cantik, doa pengasih juga ni. Ya, apa doa dia ya? Allahumma kama hasanta khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana kamu cantikkan kejadian aku, maka cantik adalah akhlakku. Betul, ada lagi sambung. Ayat itu tak boleh hajar. Itu dia punya ada pengerah. Itu pengasih lah. Itu pembuka kepada orang sayang kat kita, orang suka kat kita. Ya, itu doa. Janganlah kita keluar rumah, kita nak minta supaya perjalanan kita elok, bacalah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita naik kereta, bacalah subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita masuk rumah supaya jangan ada orang ganggu, apa kata baca doa? Inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu doa dalam surah Al-Waqiah. Kita minta tidak ada sesiapa yang menjaga melainkan ada penyaganya. Jadi kita jangan risau, malaikat duk jaga kita. Jadi tak masuklah syaitan jin dalam rumah kita sekali. Ya, baca doa tu. Bacalah dua kul tu, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu yang Nabi ajar. Tapi nak bertambah kul huwallahu ahad pun tak apa. Ya, sebab doa ni panggil islah, silahul mukmin. Doa ni adalah senjata kepada orang beriman. Ya. Kita baca makan tadi, kita baca doa, nak tidur kita baca doa, nak bersubuh pun kita baca doa. Itu boleh ingat ya. Allahumma apa dia ni? Apa ni siapa? Bujang. Macam mana doanya? Doa Allahumma janibna. Bujang dia sebab dia lama pantat puasa. Maknanya doa ni silahul mukmin ni. Doa ni senjata orang beriman. Kuat kekuatan doa tu. Doa tu permohonan, permintaan. Jadi doa ni kita minta dengan Tuhan, minta dengan Allah. Ya, jadi banyakkan diri kita dengan berdoa, dengan dalam keadaan apa pun. Kita paling-paling doa jadi alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu doa paling mudah lah. Satu lagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu doa-doa yang paling mudah lah. Selain daripada doa-doa yang saya sebut tadi, yang bagus dijadikan amalan. Ya.
Macam doa kita nak elak apa ni bala kan. Caklah benda yang mudah. Ya. Baik. Pengajaran hadis tadi. Hadis di atas mengajar kita, ya, hadis di atas mengajar kita untuk mencari redha Allah dalam setiap perbuatan dan amalan, termasuk ketika makan dan minum, bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Itu penting. Tu ya, doa tu supaya kita ni redha. Berkata Imam Ahmad, jika terhimpun pada suatu makanan itu 4 perkara, sempurnalah makanan itu. Apa dia? Maknanya kalau ada makanan tu depan kita, dia akan sempurna. Macam mana nak sempurna? Yang pertama kata Imam Ahmad, disebut nama Allah. Apa dia? Bismillah. Dengan nama Allah. Mana itu paling kuat tu, ya. Itu satu. Yang kedua dia kata disebut alhamdulillah. Maknanya dimula dengan bismillah, diakhir dengan alhamdulillah. Kalau kita terlupa, tengah makan baru teringat bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ya, dengan nama Allah di awalnya dan di akhiratnya. Dalam hadis kata kalau kita baca tu, mula tadi syaitan dah seronok dah kita makan tak doa. Kita baca doa, dimuntahkan makanan. Tapi kita tak nampak dah. Kalau kita nampak, larilah kita kan. Yang ketiga, dinikmati dengan banyak tangan, yakni dinikmati secara berjemaah, makan secara berjemaah, ya. Dan yang keempat, makanlah daripada sumber yang halal, ya. Bila sumber halal tu maknanya halal dan thayyibah, bersih, ya. Jangan halal saja, bersih tak jaga. Banyak tuan yang, tapi kita alhamdulillah kita mazhab Syafi'i ni tuan-tuan cukup rigid, ya, tentang ibadat. Kita bukan halal saja, tetapi juga kita jaga thayyibah. Setengah tu dia jaga halal je, thayyibah tak jaga. Halal je dia jaga, yang penting sembelih. Lepas tu macam mana penyediaannya, tempatnya, ya, pakai sarung tangan ke tidak, dia tak kira. Campur pisau tadi tak apa dia basuh ke tidak, dia tak kira dah. Yang penting halal, putus yang itu je. Tu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i biasanya kita cermat dalam ibadat. Itu kelebihan mazhab Syafi'i. Baik. Kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita banyak baca tadi berkaitan dengan bab doa makan sebelum dan selepas tadi. Yang pertama, Nabi SAW mengajar sahabat-sahabatnya agar mula menikmati makanan dengan menyebut nama Allah, iaitu membaca bismillah, dan mengakhirinya dengan memuji Allah, iaitu membaca doa-doa yang maksur selepas makan, atau sekurang-kurangnya membaca alhamdulillah, ya. Yang kedua, membaca bismillah sebelum makan akan menjadikan makanan diberkati. Dan membaca alhamdulillah selepasnya akan mendapat redha Allah serta tambahan nikmat yang lain. Allahu akbar. Allah sebut kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabis syadid. Allah Ta'ala kata, jika kamu bersyukur terhadap nikmat, mana baca bismillah tadi dapat apa ni berkat, alhamdulillah dapat nikmat, Allah tambah nikmat. Yang ketiga, selain itu baginda juga mengajar adab, iaitu adab makan yang lain, iaitu makan dengan tangan kanan dan makanan yang ada makan makanan yang ada di hadapan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita nak minta makanan yang jauh daripada kita hulurkan. Atau minta dengan baik. Jangan tangkap. Itu antara pengajaran-pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita baca tadi. Baik. Taujihat Nabawiyah. Adab dan suluk. Taujihat untuk sentiasa mengingati Allah dan menyedari nikmat kurniaannya dengan memulakan setiap urusan dengan menyebut nama Allah. Maknanya taujihatnya bukanlah makannya. Semua urusan kita kena dengan Allah, nama Allah. Tapi kerja baik. Kalau kerja jahat ni tuan. Macam kita baca beberapa ayat ni, kita baca yang kita baca ayat tentang nazar kan. Yang kita apa-apa yang kamu nazar. Wama anfa'tum min nafaqatin au nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lizzalimin min ansar. Walaupun infak ni nazar ni, apa saja kamu nazar jadi sah, tetapi nazar kepada perkara maksiat tak boleh. Aku kalau lulu periksa ni,
aku nak cuba rogol orang tu. Itu nazar tu. Boleh ke? Tak boleh. Itu satu benda yang tak boleh. Jadi dalam bab menyebut nama Allah tadi pun begitu. Ya, janganlah kita nak mencuri tu bismillahirrahmanirrahim mencuri. Ataupun nak minum arak, ni tahu arak ni bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh, dosa. Macam mana? Ada yang baru-baru ni kan. Yang Kristian tu dah ada pihak yang filem tu dah pihak JAKIM ambil tindakan lah, mana buka kita siasatan lah, ya, untuk dia ambil tindakan. Yang itu mungkin belum lagi. Tapi bila dunia tanpa sepadan ni, main viral ni relatif tu biasanya. Ya. Bila kita nak ambil tindakan macam jawatan agama, dia tak ada ni nak akses benda tu. Dia kena melalui MC juga. Jadi sebab itu kita lepas pada MC. Dan dia boleh bawah undang-undang mengganggu gugat ancaman orang, jadi tak dendam. Ya, dan denda dia lebih berat lagi. Dan dia boleh tahu siapa yang buat tu. Ya. Kalau jawatan agama buat pun kena rujuk dengan dia juga. Sebab dia yang boleh akses semua laman web ni, ya. Selalu dia buat. Ya, kita akan buat aduan, dia akan sesat. Cuma dia akan minta pandangan kita, benda ni di segi hukum macam mana. Dia tak ada masalah. Itu jawatan mufti biasanya. Bila jawatan mufti kata benda tu memang bertentangan dengan syarak, salah. Ya. Yang kedua, taujihat untuk kembali mengingati Allah apabila menyadari kita telah melupainya. Itu dari bismillahi awwalu wa akhiruhu. Dah tengah makan orang lupa. Setan ni memang kerja tu bagi kita lupa. Memang dia punya perangai. Dan yang ketiga, taujihat untuk sentiasa mencari keberkatan dalam setiap amalan atau perbuatan yang kita lakukan, iaitu dengan mengingati Allah dan memastikan amalan menempati syariat. Sebab itu tuan-tuan, apa yang dikatakan ibadat? Semua perbuatan kita ibadat. Sama ada ibadat itu berbentuk khususiah ataupun ibadat itu berbentuk umumiah. Ibadat khususiah ni sembahyang, puasa, itu khusus lah kan. Dia ada rukun syarat dia kan. Tetapi ibadat umum, makan, minum, main bola, mancing, naik bisikal, itu semua ibadat juga tu. Tapi ibadat umum. Tetapi macam mana syarat supaya benda yang kita itu buat jadi ibadat? Tak kira lah sama ada yang khusus atau umum. Yang pertama, bila kita nak buat sesuatu itu, kita kena faham. Memang Islam tak larang. Ada dalil boleh buat. Sembahyang, Allah suruh sembahyang, aqimus solah. Makan, Allah suruh makan, kulu washrabu. Bersukan, Nabi suruh bagi badan yang sihat, akal yang selamat. Maknanya ada dalil menunjukkan benda ni boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita buat itu mestilah lillahi ta'ala. Tak boleh niat atas dasar lain. Walaupun ibadat khusus, kenapa sembahyang? Segan aku kalau tak sembahyang, apa kata pak mentua aku? Kat rumah tak sembahyang. Tapi bila balik kampung, malu kat pak mentua, mak mentua sembahyang. Jadi di mana letak lillahi ta'ala? Tak ada. Dia tak jadi ibadat. Di sisi manusia ibadat, di sisi Allah tak ada. Dan yang ketiga, ibadat itu mestilah menepati hukum syarak. Tak jadi tak ibadat. Alhamdulillah kenyang makan. Kau makan apa tadi? Bak putih. Boleh? Mana mahunya bak putih tu benda haram. Kan? Walaupun makan itu disyariatkan. Makan kerana Allah Ta'ala, baca bismillah lagi. Tapi makan yang dimakan itu benda haram. Tak jadi ibadat. Atau makan ayam tak sembelih. Jadi ibadat tak? Tak jadi. Tapi kalau dia tak tahu, itu cerita lain. Beli kat pasar, mana kita tahu sembelih tak sembelih. Yang kita tahu, orang Melayu jual. Sembelih tu kita tahu. Ya? Lepas tu kita pun mungkin tak perasan. Betul ke orang berhijrah putih kita? Yang penting orang Islam. Kita yakin benda dia sebagai orang Islam. Itu je. Ya? Tapi kalau kita rajin pergi tengok, itu pun dapat dari kita lah. Kalau kita nak berhati-hati. Tapi Islam pun tak suruh begitu detail. Ya? Kita yakin dengan dia orang Islam. Dia menyediakan mengikut syarak. Okay. Di segi amali, yang pertama sunat membaca bismillah sebelum makan dan mengakhiri makan dengan alhamdulillah. Yang kedua, bacaan bismillah memandai dengan bismillah saja. Akan tetapi disunatkan untuk menyambung hingga ar-Rahman ar-Rahim
ataupun doa-doa yang panjang lagi tadi. Yang ketiga, jika makan berjemaah, disunatkan salah seorang daripada kumpulan yang makan membaca bismillah dengan kuat untuk memperingatkan orang lain. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Orang semua dengar. Baca lagi Allahumma barik lana. Baca bismillah wa ala barakatillah. Baca lagi doa syifa. Bacalah. Kan? Yang keempat, jika makan serentak dalam satu talab atau hidangan, memadai seorang daripada mereka membaca bismillah untuk mengelak syaitan turut sama makan. Mana kalau seorang dah baca bismillah kuat-kuat tadi, yang lain amin je lah makan. Ya? Namun jika ada orang baru yang baru masuk menyertai mereka, tidak memadai bismillah tadi, dia tak cover. Dia tak macam kita sembahyang, dia lambat kan, imam boleh cover dia punya Fatihah dia kan. Tapi dalam bab ni dia tak cover. Orang tengah makan, kamu masuk kamu baca bismillah yang baru. Kalau kamu tak masuk, tak kira. Bismillah orang awal tadi tak kira. Ya. Di sudut fiqh bab dia kata, wanita dalam haid adalah sunat. Adakah sunat membaca bismillah? Bismillah ni ayat Quran ya. Jadi macam mana keadaan perempuan? Dia nak baca makan, tapi nak baca bismillah boleh ke tidak? Bagi wanita yang sedang dalam haid dan nifas, mereka juga dituntut membaca bismillah sebelum makan. Tetapi hendaklah dengan niat zikrullah. Kita jadikan ia sebagai zikir pada Allah. Boleh. Ya. Bukan niat membaca Al-Quran. Begitu juga dituntut membaca tahmid, tetapi dengan niat yang sama. Jadi tak adalah rugi. Ya, ini Allah dalam haid tak boleh baca bismillah. Boleh. Tapi niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Ya. Ni makanan yang haram, adakah dituntut membaca bismillah? Tengok. Bagaimana jika seseorang itu memakan makanan yang haram atau makruh? Adakah dia dituntut membaca bismillah? Tidak disunatkan membacanya jika makanan itu haram pada zatnya. Zatnya haram. Ya, bukan pengambilan tu haram. Zat ni maknanya, contoh dia kata sini seperti memakan daging khinzir, zat tu haram. Minum arak, zat tu haram. Isap rokok dan sebagainya, itu zat tu haram. Bukan perbuatan tu. Perbuatan ni macam perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri yang haram. Tapi apa yang dicuri tu tak haram. Contohnya dia curi ayam. Ayam tu bukan halal, tapi perbuatan curi tu haram. Ya. Jadi kalau orang lain tak tahu, dia sedekah kalau makan-makan je. Kan? Sebab tak tahu, yang itu curi. Tapi kalau yang curi itu arak, orang bagi kat kita, tahu tak tahu, tetap tak boleh makan. Tak boleh minum sebab dia arak. Memang zat dia haram. Adapun jika makanan itu bukan haram pada zatnya, tetapi haram pada cara mendapatkannya. Seperti dibeli dengan wang haram, dicuri atau sebagainya, masih disunatkan membaca bismillah sebelum memakannya. Ya, contohnya dia pergi dapat nombor ekor, lepas tu dia terus beli makanan. Dia makanan tu makanan halal, zatnya halal. Nak baca bismillah ke tak? Kena baca bismillah. Perbuatan tadi tak dosa. Perbuatan dia main nombor ekor tu tak dosa. Tetapi makanan yang dimakan tu tetap halal dan disunatkan membaca bismillah juga. Ya. Baik. Kita tengok bab yang ke-29, bekas minuman Rasulullah. Ni ada gambar tu gambar dah. Tu untung kita ada tu. Tu punya. Saya dulu ada bekas ni. Ya. Orang Pakistan bekas saya dulu. Kan ingat bagi saja, rupanya minta duit lepas tu. Ni Tuan Haji, dia atas pejabat kan. Kita ingat bagilah. Lepas tu pun dia minta duit, bagi jugalah kan. Okey. Tengok. Apa tajuk je? Bab majaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab pada menyatakan tentang hadis berkaitan dengan bekas minuman Rasulullah yang pernah digunakan. Ya. Ada lagi tak bekas-bekas ni? Mungkin ada, disimpan oleh para sahabat. Ya, berturun-turun sampai mungkin letak di muzium. Tapi kalau kata tak dapat lah bekas yang original tu, tapi kita tahu rupa bentuknya, jadi kita tirulah, tak apa salahnya. Lepas tu kita niatkanlah bekas ni macam bekas Nabi, sayang kat Nabi, cinta kat Nabi. Tak salah tu kan. Ya? Bukan kita nak sembah benda tu. Sembah tu salah lah.
Tapi kita cinta apa yang Nabi buat, tak salah. Ya. Bab ini mengemukakan hadis-hadis tentang bekas minuman yang pernah digunakan oleh Nabi SAW untuk diminum, untuk minum air. Bekas ini saiznya sederhana, tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar. Dalam bahasa Melayu, mungkin yang hampir dengan makna ialah kolej, jug atau gelas besar. Apa ni kita beli Ustaz Izan ya? Okey, ada gambar dah tu. Order kat Shopee. Kita minum pakai guna gelas Rasulullah. Tengok ya. Nabi SAW minum daripada bekas kayu. Nabi punya bekas kayu ya. Tengok hadisnya. Baca sama-sama ya. An Sabit qala akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadaha, bukan kedah ya. Jadi kedah ni orang qadaha bekas air. Mungkinlah kan, tapi kita pun tak tahu apa makna kedah dalam istilah kedah tu ya. Dalam pokok ke kan. Qadaha khasabin ghalizan mudabbaba bihadid faqala ya Sabit haza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada Sabit, beliau menceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluarkan kepada kami satu bekas minuman daripada kayu, kasar buatannya dan diikat dengan pengancing besi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, wahai Sabit, inilah bekas minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tengok bawah tu ya, nota kaki tu ni nota kaki dia nombor 2 dia kata apa? Apa yang dikatakan mudabbaban bihadid ialah diikat dengan dubbah, iaitu besi pengancing yang fungsinya untuk menahan kayu-kayu daripada terpisah dan tercerai. Itu yang dibagi contoh tu gambar tadi kat ya. Itu hadis 185. Tengok pula hadis 185. Digabungkan dua hadis ni baru ditafsirkan hadis ni. Tengok hadis ke 186. Tengok baca lagi ramai. An Anas radhiyallahu anhu qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah syaraba kullahu alma wan nabis wal asal wal laban. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sesungguhnya aku telah memberi minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas minuman ini, semua jenis minuman, iaitu air, nabis, madu dan susu. Apa tafsirannya? Dua hadis di atas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu bekas minuman yang dibuat daripada kayu kasar yang diikat dengan besi. Ikat dengan besi. Dengan bekas itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati minumannya, sama ada air, nabis, susu atau madu. Bekas tersebut disimpan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi macam mana bekas dia? Bekas dari kayu tu. Lepas tu ada macam besi, macam cangkuk. Tak tahu kat tepinya ke kat atasnya ya. Itu yang kena tengok gambar tu. Kalau gambar senang, kita tengok oh macam ni rupanya ya. Yang kedua, masuk perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis kedua dengan bekas minuman ini. Yang dia kata bihadzal qadah syarab, ialah bekas minuman yang dinyatakan beliau dalam hadis sebelumnya. Jadi ada hubung kait antara hadis pertama dengan hadis kedua ini ya, iaitu bekas minuman daripada besi yang diikat dengan pengancing besi. Ialah kita nak makan kenalah dia macam kita kalau cawan tu ada tepi tu kan, telinga tu kan, senang nak minum. Yang ketiga, dalam Sahih Al-Bukhari, Hashim Al-Ahwal menceritakan, aku pernah melihat bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam simpanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hebat ya Anas ya. Ya, itu orang yang berkhidmat dengan Nabi.
Orang yang berkhidmat dengan ulama ni, semalam saya terjumpa satu orang yang berkhidmat dengan ulama. Saya terkejut, saya pun tak sangka. Dia tegur saya semalam. Dia kata, "Ustaz, minta maaf, saya tak tegur Ustaz semalam." Dia kata kat saya. Saya pun menang, siapa dia ni? Tiba-tiba kenapa dia perlu tegur saya? Saya kata, "Minta maaf dah, saya nak tanya. Apa ni, kenapa?" Dia kata, "Bila kita jumpa?" Saya kata. "Bila kita jumpa? Ada kan apa ni, Ustaz ada jumpa Dr. Zul semalam, Dr. Zul." "Ha, memanglah saya jumpa dia." "Bila saya apa ni bawa Dr. Zul." "Kenapa, kamu ahli keluarga dia ke?" Saya tanya keluarga. "Bawa ke mana?" "Bawa ni je dekat ni, apa, dekat Mesir Raya ke orang, dekat kita ni." Saya orang situ kan. Dia datang rumah saya. Apa ni, dia biasa rumah saya, dia tu minum lah, makan mandi ke. "Oh, kamu ahli keluarga dia ke?" Dah, dia kata. "Tapi saya suka khidmat pada ulama." "Oh, baguslah budak ni." Dia. Oh, dia suka khidmat. Memang dia kata dia akan kontak, dia akan bawa dan Dr. Zul ni jenis orang yang senang. Dia tak memilih orang. Dia bawa. Dia tadi bawa rumah dia kata khidmat. Oh, itu ya, nak bagi tahu kat kita, dan saya pun tak kenal dia. Ya, dan cuma nak cerita tu bila saya tanya kat dia, "Macam mana yang kau hubungan kamu dengan Dr. Zul?" Pun tak ada hubungan apa-apa. Hubungan ialah suka memberi khidmat kepada ulama. Dan dapatlah syafaat dia nanti. Ulama kan alim, kita doakan dia, anak dia, keluarga dia, rumah dia kan. Doa. Bukan makna kita tak boleh baca doa, kita pun boleh sendiri. Tapi doa kita dengan doa orang alim tu satu lah beza. Kita tak rajin sembahyang tahajud, rajin bangun terkejut, ya. Dia bangun tahajud malam-malam. Jadi dah itulah nilai doa di sisi Allah berbeza kan. Jadi Anas bin Malik ni macam itulah. Seorang budak yang rajin berkhidmat untuk Nabi. Rajin berkhidmat untuk Nabi, sehingga kan bekas Nabi disimpan. Itu hebat dia Anas ya. Bekas itu telah pecah, lalu diikat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan perak. Bekas itu ialah satu bekas minum yang cantik, elok dan lebar, iaitu tidak tinggi, dibuat daripada kayu nadar, iaitu sejenis kayu yang sesuai untuk dibuat bekas minuman. Ya, dari kayu ya. Kita sekarang ni payah nak cari dah ya. Ambil cawan daripada kayu ya. Ustaz Izan, kita cari cawan daripada kayu. Lepas ni kita minum cawan daripada kayu. Ya, kayu, jangan mahal kayu. Kena kayu jati, kayu wanti. Sebab apa? Kita nak ikut Nabi. Anas berkata, "Sesungguhnya aku telah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam bekas ini lebih banyak daripada sekian minuman." Berkata Ibn Sirin, bekas minuman itu diikat dengan gelang daripada besi. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berhasrat menukarnya dengan gelang daripada emas atau perak. Namun Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata kepada, "Jangan kamu tukar sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lantas Anas melupakan hasrat itu. Dia nak sangat buat bukan mana boleh dengan emas ya. Dia banyak ya, walaupun itu untuk digunakan untuk makan kan. Jadi Talhah tak bagi, Abu Talhah tak bagi, dia pun tak ni. Abu Talhah ni salah seorang sahabat besar ya. Ya, sahabat besar ni siapa lagi? Dia sahabat besar antara, sebab bila sebut sahabat besar ni, mereka yang terlibat ya dalam urusan-urusan penting, termasuklah dalam masa ketika mana nak memilih khalifah. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman Auf, Talhah, Sa'ad bin Waqqas, ya, Abdullah bin Abu Ubaidillah. Ini semua sahabat termasuk dah. Talhah ni adalah apa ni? Sahabat besar Nabi ya. Bila sebut sahabat ni, apa makna sahabat? Apa beza sahabat dengan ikhwah, kawan? Kawan senang cari, sahabat senang lari. Sahabat ni bukan sahibi. Dia maknanya pendamping. Pendamping macam orang belajing. Saya ada sahabat, pendamping lah tu. Sahabat ini ialah orang yang rapat dengan kita, pendamping dengan kita lah. Pergi makan sekali, macam geng enjoy kan. Sahabat lah tu kan, pergi makan sekali, sembang sekali kan, rasa habis ada kena sekali. Itulah sahabat. Kawan dia kawan lah. Rakan kita, jiran kita, itu kawan. Kalau rahmi ialah yang ada hubungan kekeluargaan, abang kita, adik kita, sama kita.
Tetapi untuk Nabi lain. Nabi, siapa saja yang pernah jumpa Nabi, walaupun sebentar, ia sahabat. Tapi dengan syarat dia Islam lah, beriman. Itu sahabat ya, sahibi ya. Jadi kita carilah banyak-banyak sahabat ya, pendamping, tapi jangan cari jin pendamping ya. Bersahabat dengan jin boleh tak? Bersahabat dengan jin boleh, tapi kita kena ada ilmu lah berkaitan dengan jin. Kalau tak ada tak boleh, nanti dia yang kontrol kita ya. Baik, mana tadi? Okey, pengajaran hadis ini yang pertama, daripada hadis di atas kita dapat lihat betapa tawaduk. Apa benda tawaduk? Rendah diri. Rendah diri. Nabi SAW, kerana baginda hanya minum di dalam bekas daripada kayu. Walaupun baginda seorang Nabi dan pemimpin besar, Nabi dan ketua negara, minum bekas kayu je. Nabi tawaduk maknanya Nabi boleh nak bermewah, tetapi Nabi tidak memilih untuk bermewah. Dan adakah Islam menghalang untuk kita bermewah? Tak. Kan? Islam tak halang kita bermewah. Tetapi yang Islam marah ialah kita bermegah dengan kemewahan yang kita ada. Berbangga, sombong, bongkok. Itu yang dengan kekayaan harta yang kita ada. Ada satu hadis tu Nabi sebut, ada 3 golongan yang dia ingat dia buat kat dunia ni dapat ganjaran pahala kat akhirat. Apa dia? Yang pertama, dia belajar tinggi, cari ilmu. Dia jadi alim. Dia ngajar orang berilmu. Dia ngajar macam besar. Tapi kata Nabi, dekat akhirat orang tu tunjuk, Allah Ta'ala tunjukkan apa yang dibuat kat dunia. Oh, dia nampaklah dia ngajar. Macam saya ngajar, oh ni time ni kamu tengah ngajar ni. Kemudian dia perintahkan malaikat, tarik muka dia masuk dalam api neraka. Kenapa? Sebab kamu dah dapat kat dunia, kata Nabi. Apa dia? Orang panggil kamu alim, orang kata kamu hebat, orang kata kamu warak, orang kata tapi kamu tak ikhlas. Jadi Allah Ta'ala tarik. Itu satu. Yang kedua, saya tak mendengar. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala beri harta yang banyak, maka dengan harta yang banyak tu dia sedekah banyak. Ini kata. Tapi mana wal azza banyak. Suka mengungkit kan. Maka Allah Ta'ala tunjukkan apa yang dibuat kat dunia. Oh, dia derma sana, derma sini. Maka dia dapat kat dunia, dapat apa dapat? Dapat pujian. Dapat pujian kan. Tetapi pujian yang dapat itu menyebabkan dia ditarik mukanya oleh malaikat sampai masuk api neraka. Sebab apa? Sebab dia bagi tadi tak ikhlas. Manna wal azab. Dia ada satu lagi, 3 benda yang Nabi sebut, yang buat kat dunia Allah tunjukkan balik, dan dia pun dah dapat haba kat dunia ni. Tapi rupanya dekat akhirat nanti kena tarik mukanya sampai dalam api neraka. Jadi kita janganlah macam itu ya. Biar kita buat apa benda pun ikhlas ya, tidak rugi kita ya. Jadi Nabi tak tak pilih untuk hidup mewah kaya. Tapi kalau kita nak kaya mewah tidak menjadi masalah, boleh ya. Yang kata tak boleh pula. Baginda tidak minum atau makan dengan menggunakan bekas-bekas yang mahal dan mewah. Malah baginda melarang penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak digunakan untuk makan dan minum. Lihat hadis dan larangan ini di bahagian bab nanti. Yang kedua, daripada perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyimpan bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita keharusan untuk menjaga dan memelihara kesan peninggalan Nabi sebagai tatapan generasi berikutnya. Saya ada sebut dulu, saya ada dengar satu ceramah ya, ustaz tu kata ya, dia dengar hadis, baca hadis keberkatan air minum, bekas air minuman Nabi. Jadi berdasarkan kepada ruh hadis itu, dia akan standby setiap kali ustaz habis ngajar, dia akan minum airnya. Sebab dia ada sakit apa saya tak ingat. Saya dengar satu ceramah tu, betul tak wallahualam, kalau ustaz tertipu saya ya. Ya, sebab saya pun ya si daripada ustaz tu, tapi memang saya dengarlah ceramah dia. Tapi saya tak sebut nama ustaz tu.
Ya, saya dengar, tapi saya dengar bukan ceramah je ni, saya dengar melalui Facebook lah ceramah dia, orang popular. Jadi dia minum setiap kali ustaz habis ceramah, dia akan ambil air dia minum. Dan dia niat mendapat keberkatan macam mana para sahabat berebut-rebut mengambil air lebihan Nabi. Sahabat berebut ya. Saja Nabi tak habiskan air dia, sahabat ambil berkat. Jadi dengan takdir Allah, penyakit dia sembuh. Penyakit dia sembuh. Ini kerja Allah ya. Tapi kita tak tahu adakah itu sebagai asbabnya, wallahu alam. Tapi dia nak cerita itulah perbuatan seorang yang berkhidmat untuk orang alim. Ya. Keberkatan ni Allah Taala nak bagi kan. Dah. Jadi Anas bin Malik ni simpan barang Nabi. Kita mungkin tak boleh nak simpan barang Nabi, tapi kita belilah jenis barang Nabi. Walaupun barang tu bukan barang Nabi, tapi itulah jenis. Kasut Nabi, capal Nabi, celak Nabi yang kita belajar kan, serban Nabi, baju kulah Nabi, baju kurta, kurta tak ada kurta orang, bukan Nabi Arab. Tapi Nabi pakai komis. Komis tu macam kurta juga sebenarnya. Lebih kurang je dia panjang ya. Kesimpulan daripada hadis-hadis ini yang pertama, satu ibu Nabi SAW memiliki bekas minuman yang dibuat daripada kayu nadar yang diikat dengan pengancing besi. Setelah baginda wafat, bekas itu disimpan oleh Anas bin Malik. Info tambahan, dia kata dalam kitab Uyunul Asar ada menceritakan keluasan bekas minuman Nabi SAW, iaitu lebih besar daripada keluasan setengah cupak. Setengah cupak dia besar sikit, mana besar bukan air minum Nabi ya. Tapi isi je tak tahulah sikit ke banyak kan. Selain daripada bekas kayu di atas, Nabi SAW juga mempunyai beberapa bekas minuman yang lain, iaitu Ar-Rayyan, Az-Zujaj, Al-Mughis, Al-Idanah. Bekas ini diletakkan Nabi SAW di bawah katilnya sebagai bekas kencing baginda pada waktu malam. Ini saya pun tak tahu ya macam mana bekas-bekas itu ya. Jadi kita kena ingatlah zaman Nabi bukan macam kita tandas dalam rumah kan. Jadi kita tak tahu. Jadi saya tak wani nak ulang benda tu. Baik. Taujihat Nabawiyah, adab dan suluk. Yang pertama, sifat tawaduk Nabi dalam menikmati makanan dan minuman, iaitu dengan hanya menggunakan bekas daripada kayu. Tapi sekarang kalau makan daripada kayu, kena restoran mahal. Jangan. Ya. Ada kan restoran mahal makan daripada kayu. Ingat kita murah. Pergilah masuk. Sebab apa? Nabi makan bekas murah je. Rupa je sekali makan mahal bekas daripada makanan lagi ya. Sebabnya bekas tu. Ya, sebab dia rare. Yang kedua, amali keharusan menjaga barang atau kesan peninggalan Nabi SAW untuk tatapan generasi berikutnya. Ya, kalau sama ada dalam bentuk yang replika ataupun dalam bentuk yang asal lah ya. Yang fiqh bab. Yang pertama, larangan penggunaan perkakas daripada emas dan perak. Saya ingat ini pun kita dah bincang dulu ya. Kita dah bincang. Haram menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan perak kerana ditegah oleh Nabi SAW sebagai sabda baginda, janganlah kamu minum dalam bekas daripada emas dan perak, serta jangan kamu makan dalam pinggan daripada kedua-duanya, kerana sesungguhnya bekas tersebut untuk mereka, yakni orang kafir di dunia, dan untuk kamu di akhirat. Ke akhirat tak apa, di dunia tak boleh. Tapi salut emas boleh. Dia salut dengan emas, bukan emas, salut warna emas. Itu tak apa, bukan emas ya. Dia ada kan banyak kan. Dia buat dia jadi berat sikit. Ingat orang meh rupanya salut. Kalau meh bukan makan, ambil orang satu juga yang besar tu berapa puluh ribu tu, ratus ribu, kita boleh meh kecil tu kan mahal kan. Ini satu pinggan, satu sudu tu. Pergi makan kat istana kan. Memang dia sedemah, kita pun ambil simpan. Pergi kedai pajak meh, katut balik kita nak ambil balik. Ini bukan meh dia. Ini sadur meh kan. Lebih kurang Zulian kata dia. Menurut Imam An-Nawawi telah disepakati oleh sekalian ulama bahawa diharamkan menggunakan bekas daripada emas dan perak, sama ada untuk makan, minum, bersuci atau bentuk-bentuk penggunaan yang lain. Sama ada bekas itu besar atau kecil, sama ada yang menggunakannya itu lelaki atau perempuan. Orang perempuan boleh guna tapi untuk hiasan. Mana ada orang minum hiasan? Kan letak kat telinga. Kenapa ni hiasan kata perempuan? Sebab apa? Ya, perempuan boleh hiasan pakai emas. Mana mahu yang pakai cincin besar tu besar ni kan. Handphone.
Tak mahu dia bukan hiasan. Ya, hiasan perempuan yang boleh cincin. Itu boleh lah. Gelang, emas itu boleh. Laki tu tak boleh. Hukum bekas ni. Hukum bekas yang disadur dengan emas dan perak. Apa kita sebut tadi? Jika saduran itu banyak atau tebal sehingga boleh dipisahkan daripada bekas melalui peleburan dan sebagainya, haram menggunakan bekas itu. Oh, kerana bekas itu masih berada dalam pengertian menggunakan bekas emas dan perak. Kalau emas, tapi kalau dia bukan emas, color je emas, tak apa. Kalau dia emas, ya, macam swasa. Swasa itu ada campuran emas, kan, swasa. Tapi dia bila jadi swasa boleh tak dia dipisahkan? Tengok. Kalau boleh dipisahkan, dia haram. Tapi kalau tak boleh dipisahkan, dia diharuskan menggunakannya. Ya. Ada pun saduran yang sedikit yang tidak boleh dipisahkan. Daripada bekas tidak haram menggunakannya. Kerana saduran telah musnah dan logam lain, maka dihukumkan seolah-olah tiada. Yang ketiga, keharusan menampung ni kerosakan pada bekas dengan tampungan perak. Yang ini boleh, ya. Harus menampung kerosakan pada bekas dengan perak berdasarkan syarat berikut. Perak hanya sekadar tampungan. Tampungan itu daripada perak bukan emas. Yang ni jika ditampungan emas. Tapi tengoklah memang betul tidak ditampung. Macam orang pakai selojin kan. Seloj tu bukan koyak pun, tapi ditampil. Yang itu lain. Benda tu tak pecah pun, tapi nak bagi cantik perak tak boleh. Tapi kalau memang betul pecah ke terbelah, memang kita tampung. Yang itu, ya. Ni lah. Tampungan itu ada keperluan, bukan tujuan perhiasan. Dan tampungan itu sedikit sahaja. Bekas yang dibuat daripada bahan-bahan berharga lain seperti permata, zamrud dan sebagainya, itu boleh. Tak ada, ya. Itu boleh, ya. Dia kata harus dia digunakan. Hukum menggunakan bekas orang kafir. Ni kita makan kat kedai kan. Yalah, tambah kedai-kedai jenis kat Ipoh ni banyak. Kedai nasi tu orang Islam buat. Tapi air tu orang kafir punya. Jadi yang masuk makan tak apalah. Tapi dia basuh tu kan. Harus menggunakan bekas orang kafir jika bersih, yakni tidak nampak tanda najis padanya. Keharusan ini berdasarkan hadis daripada Imran bin Husain yang menceritakan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya pernah mengambil wuduk daripada bekas kulit milik seorang wanita musyrik. Boleh, tak ada masalah. Namun makruh menggunakan bekas mereka jika diketahui bahawa bekas itu pernah digunakan untuk mengisi atau memasak najis, seperti mengisi arak, masak babi atau sebagainya, kecualilah jika terpaksa, maka haruslah digunakan tanpa makruh dengan syarat dibasuh terlebih dahulu. Macam kita masuk kampung orang asli kan, memang kita tahu mereka makan benda-benda haram. Tapi kalau kita dakwah, kalau kita pakai bekas kita, tak pakai bekas mereka, susahlah mereka tolak kita lah. Tapi kita basuhlah dulu, basuhkan baik-baik. Dan kita sangka sebab kita tak nampak depan mata kita kan, kita makan gunakan bekas dia untuk tujuan dakwah. Tapi kalau kita nampak memang ada babi kat situ, kat pinggan digunakan dia, itu tak boleh lah. Kenalah samak dulu ya. Baik, habis dah kita baca, insya-Allah bulan depan puasa, ya. Jadi selepas puasa raya, kita tengok apa buah-buah yang Nabi makan. Ya, apa buah-buahan yang Nabi makan. Dulu kita ada Nabi sebut, Nabi suka makan buah apa? Labu. Tapi ini bukan jadi sayur tu, labu tu jadi lauk pauk, ya, dia jadi idami. Idami ni lauk pauk. Yang ini bukan jadi lauk pauk, ya. Yang ini dia jadi pembuka mulut, pencuci mulut. Buah-buah yang dianggap sebagai pencuci mulut. Jadi Nabi pun ada pencuci mulut, ya. Jadi tak ada masalah kalau kita makan atau makan buah ni. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita pada bulan hadapan akan datang. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.